Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Amna? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Sihat macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua beroleh kesihatan yang baik sehingga kita dapat lagi bersama-sama berjemaah dalam program Generasi Al-Quran pada malam ni, di mana pada malam ni kita dah memasuki siri yang ke-172. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan semalam, tetamu atau guru kita atau khalifah kita pada malam ni dah pun berada bersama-sama kita dalam Gemik ni, dan insyaAllah rasanya kita boleh dah mula program kita pada malam ni, di mana sekarang ni dah pukul 9.41. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita terus mulakan program ini dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya telah maklumkan semalam, tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, yang merupakan mudir ataupun pengetua Mawar. Mawar tu adalah Ma'had Al-Quran wa Arabiyah. Ma'had Quran dan juga Arabiyah. Yang merupakan sekolah yang juga merupakan sekolah tahfiz lah kepada anak-anak di sekolah berkenaan. Alhamdulillah. Jadi dah bersama kita. Jadi Ustaz, untuk pengetahuan semua, Ustaz merupakan penampilan kali kedua Ustaz bersama kita. Jadi Ustaz pun pasalnya dah tahu macam mana perjalanan program ni. Jadi tuan-tuan lagilah dah berada bersama-sama setiap malam dah tahu perjalanan program ni. Jadi saya rasa saya tak perlulah nak menerangkannya panjang lebar. Jadi rasanya kita dah boleh mulakan lah. Kerana guru kita pun dah ada, tuan-tuan pun dah ada. Walaupun kawan-kawan kita sebahagian mungkin akan join lagi lewat mereka join. Jadi kita akan admit mereka sebentar lagi insyaAllah. Jadi untuk malam ni insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita, di mana pada malam ni kita akan terus lagi surah Al-Mu'minun, sambung lagi surah Al-Mu'minun. Kita akan baca ayat 43 sampai 74, muka surat 345 dan juga muka surat 346. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 345 dan 346. Kita akan baca surah Al-Mu'minun ayat 43 hingga 74. Selesai saja Ustaz membaca ayat berkenaan untuk kita dengar dan untuk kita ikut bersama untuk bacaan dua muka surat Al-Quran lagi pada malam ni. InsyaAllah saya akan membacakan tafsir ataupun dia punya terjemahan kepada ayat-ayat yang berkenaan. Saya akan baca terjemahan kepada ayat yang berkenaan supaya memberikan peluang kepada Ustaz untuk bersedia untuk memberikan tazkirah selepasnya insyaAllah. Lepas tu kita akan
berinteraksi dengan Ustaz. Jadi untuk makluman semua, Ustaz pun baru saja tadi balik selesai kuliah maghrib di Teluk Air Tawar. Balik dari Teluk Air Tawar nak pergi ke Tasik Belukok, nak balik mau juga 20 minit Ustaz kata. Jadi memanglah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sanggup memberikan masa kepada kita penat lelah. InsyaAllah semoga Allah merahmati Ustaz, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada kita macam saya sebutkan tadi, ayat-ayat berkenaan saya akan tayangkan. Kalau tuan-tuan berada di luar, bolehlah tengok ayat di paparan skrin kita. Kalau tuan-tuan ada di rumah, bolehlah terus buka Masahif Al-Quran muka surat 345 dan juga 346. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan program pada malam ni kepada Al-Qadhi Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar untuk meneruskan program kita siri yang ke-172 pada malam ni. Silakan Al-Qadhi Ustaz. Baik, insyaAllah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إنهم
الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah dapat pada malam ni membaca dua buku surah Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun, bersama-sama mengikuti bacaan Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Fahmi Abu Bakar, Alhamdulillah, dengan bacaan yang tartil, insyaAllah. Jadi supaya kita dapat memahami apa yang terkandung dalam ayat-ayat kita baca, suka saya nak baca terjemahan daripada ayat
43 sehinggalah ayat 74 surah Al-Mu'minun. Jadi tuan-tuan dan puan, aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada satu umat pun yang dapat memcepatkan ajalnya dan tidak juga menangguhkannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada satu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, adakah layak untuk kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan kedua-duanya, kerana itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa putera Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rendang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya agama tauhid ialah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Adakah mereka fikir bahawa kami membiarkan harta dan anak-anak mereka kepada mereka itu bererti bahawa kami memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Sesungguhnya orang-orang yang takut azab kepada Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehinya. Kami tidak membebani seseorang itu melainkan mereka mampu menghadapinya, dan pada kami ada satu catatan yang mengatakan mereka sebenarnya tidak dizalimi, dirugikan. Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan daripada memahami Al-Quran ini, dan mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang terus mereka amalkan, sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, mereka terus berteriak-teriak meminta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada kami. Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibaca kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu berbicara pada malam hari. Maka tidaklah mereka menghayati firman Allah, atau tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah mereka telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu, atau mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad, kerana itu mereka mengingkarinya, atau mereka berkata orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasa langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling daripada peringatan itu.
atau engkau Muhammad meminta balasan daripada mereka, sedangkan balasan daripada Tuhanmu lebih baik kerana dia pemberi rezeki yang baik. Dan sesungguhnya engkau perlu menyeru mereka ke jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh daripada jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Demikianlah terjemahan yang saya dapat baca daripada ayat 43 sampai 74. Moga-moga kita dapat memahami apa yang kita baca, terkandung dalam apa yang kita baca tadi, insya-Allah. Jadi seterusnya untuk tazkirah untuk slot full time pada malam ni, saya serahkan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar untuk meneruskan apa sesi full time kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Haji Abdul Rahim selaku admin ataupun penyelaras program malam ini dan malam-malam sebelumnya. Syabas kepada tuan-tuan dan perempuan, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu negeri sekalian. Alhamdulillah kerana berjaya mengikuti program yang cukup baik seperti ini. Saya ingin menarik perhatian kita semua bahawa Al-Quran ini adalah untuk diamalkan, dan sebelum nak diamalkan ia perlu dihayati dan juga ditadabbur. Oleh itu apabila kita membaca terjemahannya, alhamdulillah sikit sebanyak dia memberikan kebaikan kepada kita untuk memahami apa yang kita bacakan. Saya nak ambil perhatian pada ayat yang berkaitan ayat 55, 57 ya. Ayahsabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin yusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ini kan tentang mereka telah berpecah disebabkan kerana keduniaan. Asalnya kita adalah umat yang satu, iaitu umat Islam, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, sampailah ke hari ini. Sebenarnya agama kita satu, iaitu agama menyembah Allah yang satu dan beriktikadkan tentang Allah yang maha berkuasa, tentang Jibril, adanya malaikat, adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, ada syurga dan neraka, sama saja. Yang bezanya hanyalah fiqh ataupun syariat kehidupan yang mungkin dulunya mereka tidak perlu sembahyang 5 waktu seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara sembahyang mereka yang difardukan ataupun disyariatkan. Jadi bila ramai-ramai telah berpecah atas sebab apa? Sebab harta. Sebab harta. Itu yang disebutkan. Dia adalah kerana harta itu adalah satu kemegahan. Sebab itu surah Al-Humazah atau surah pencaci pengumpat. Nama surah mengumpat, surah pengumpat, surah pencaci, Al-Humazah. Kenapa dia mengumpat orang? Kenapa dia jadi menghina orang? Kerana harta juga lah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Dia himpun harta, dia duk kira harta, dia rasa Nabi Muhammad SAW itu anak yatim, miskin, tak ada harga diri dan sebagainya, lalu mereka mencaci Nabi Muhammad SAW. Walaupun ia fokus tentang golongan yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Abi Mu'id, orang kafir Quraisy, tetapi sebenarnya umum untuk kehidupan manusia. Manusia ni bila dia ada kuasa, ada harta, dia megah, dia rasa dia hebat, sampai Allah pun tak sanggup lawan. Ini yang difokuskan dalam ayat ni. Yang nak dibawa kepada kita cerita Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Siapa Fir'aun tu?
Kenapa Fir'aun lawan Nabi Musa sedangkan dia tahu Nabi Musa itu benar? Kerana harta dan juga takhta. Kerana takhta dan harta itu telah menenggelamkan kesahihan akidah yang ada. Iman pun habis, hilang begitu saja kerana pangkat dan harta. Ini harus kita faham dalam kehidupan kita. Peringatan untuk diri saya dan untuk kita semua. Kerana terlalu ramai manusia yang terkandas dalam hidup kerana dibayangi oleh harta dan juga takhta ataupun pangkat dan juga harta. Sebab tu diajar kepada kita pada ayat seterusnya bahawa wallazina yu'tun ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang memberi harta. So harta itu sebenarnya baik. Harta adalah sesuatu yang baik. Harta bukan bangkai sebenarnya. Hadis yang mengatakan dunia ni bangkai, hadis yang dhaif, malah dhaif jiddan. Dunia ni sebenarnya bukan bangkai. Dunia ini adalah tempat mazra'atul akhirah. Dunia untuk kita capai akhirat. Macam mana nak capai akhirat kalau tak mai ke dunia? Tak boleh. Kita kena mai ke dunia dulu. Dunia ini suatu tempat yang mulia untuk mencapai syurga. Kita tak boleh masuk syurga tanpa datang ke dunia. Allah datangkan kita ke dunia untuk kita mencapai akhirat syurga. Maka dunia ini cukup cantik. Yang tak cantiknya bila hati dia kotor. Bila dunia berada di hati, maka dia menjadi orang yang lupa diri sehingga bermegah dan sombong macam Fir'aun. Itu juga dengan Qarun, kaum Nabi Musa yang beriman lagi dengan Nabi Musa. Tapi bila Allah Ta'ala buka pada dia kekayaan, akhirnya dia lupa ajaran Nabi Musa AS. Fir'aun pun sama. Fir'aun didik Nabi Musa, duduk dengan Nabi Musa dalam istana. Istana Fir'aun itu tempat main Nabi Musa AS je. Dan dia tahu bahawa Nabi Musa itu benar. Bila berlaku sahaja perlawanan antara ahli sihir dengan Nabi Musa AS. Dan kita tahu ahli sihir sanggup sujud ataupun terus beriman dengan Nabi Musa AS kerana mereka tahu bahawa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Musa itu bukannya sihir. Kebenaran itu terbukti sehinggalah Fir'aun ketika saat dia nak tenggelam dalam Laut Merah, dia juga amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi Allah tidak menerima iman Fir'aun ketika itu. Ini nak menunjukkan bahawa pangkat dan harta harus diwaspadakan sampai jangan terleka dan hilang jati diri, hilang iman sampai berlagak dan sombong dengan manusia lain dan sebagainya. Macam mana nak jadikan harta itu tidak melalaikan kita? Macam mana nak jadikan harta dan takhta ataupun pangkat ini tidak melupakan kita kepada iman kepada Allah SWT? Ayat 60. Hati kena bersih. Iaitu hati yang senang memberi. Ulaika yusari'una fil khairat. Cepat menghulurkan bantuan. Cepat mengeluarkan zakat bila ianya sudah sampai nisab dan haulnya. Tanpa rasa berat untuk melakukan kebaikan. Tanpa rasa berat untuk melakukan kebajikan. Ini yang disebut hati yang gemetar. Dalam suratul Anfal, Allah SWT kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang gemetar hati bila disebut nama Allah, inilah insan-insan yang tidak terpukau dengan harta melimpah ruah, tidak terpukau dengan pangkat dan takhta. Ini orang yang ada hati. Tapi saya nak bawa supaya kita jangan pandang harta ini kotor. Tidak, harta ini indah. Bayangkan kalau tak ada duit, tak ada harta, macam mana nak buat kebaikan? Macam mana nak keluarkan zakat? Macam mana nak keluarkan sedekah? Sebab tu bila Allah Ta'ala sendiri sebut zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab, Allah sendiri kata dia yang hias manusia suka
suka kepada wanita. Suka pada wanita itu adalah suatu yang normal dan satu yang baik. Kalau dia tak suka pada wanita, dia akan jadi gay. Bila dia tak cinta antara dua lawan jenis, bahaya. Dia akan jadi kaum Nabi Lut. Sebab itu, suka pada perempuan itu suatu yang baik. Tapi mestilah mengikut syariat. Allah sendiri habaq. Dia hias manusia. Yang lelaki suka pada perempuan, yang perempuan suka kepada lelaki. Kemudian manusia suka kepada banin, suka kepada anak pinak, suka kepada cucu, kepada anak generasi, kepada anak-anak. Wal qanatir muqantarati min adh-dhahab, suka kepada perhiasan, suka kepada emas. Itu suatu yang baik. Kita suka kepada harta, itu suatu yang baik. Tapi bukan kita cinta harta sampai kita sombong. Tidak. Ini yang kita nak kena sebab tu kalau 10 orang yang dijanjikan syurga oleh baginda Nabi SAW, ibu-ibu, kakak, abang, adalah orang-orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, itu semua orang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, semua kaya raya. Tapi harta mereka tidak masuk dalam hati tetapi ada di tangan, dan hati mereka sentiasa gemetar untuk memberikan, mempercepatkan pemberian dan sebagainya, sedekah. Jadi sebab tu ayat yang kita baca mula tadi, kita ni akan mati dan kematian kita tak tahu bila, tak boleh dicepatkan dan tidak boleh dilambatkan. Oleh kerana kita sedar kita akan mati, maka mana-mana orang yang berasa dia ni boleh hidup. Sebab tu allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Surah Al-Humazah. Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menjangka harta tu boleh mengekalkan hidup mereka. Mereka rasa macam boleh hidup lama dengan ada banyaknya harta. Ini yang sedang berlaku. Dan sebab tu dia mula ayat ni, dia kata semua orang akan mati. Tak kira cepat lambat, hang tak boleh, hang tetap akan mati. Kalau pukul 8.30 lah hang akan mati. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia buat mai cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Lepas tu dia buat mai cerita dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni dia cerita Allah Taala bagi satu kelebihan yang lain. Kalau Fir'aun, kalau Musa berhadapan dengan gagah hebat, dengan tentera yang hebat iaitu lawan Fir'aun. Musa lawan Fir'aun. Tapi Isa bukan lawan Fir'aun, lawan umat dia sendiri. Umat yang mengagungkan dia menjadi Tuhan. Satu problem lain pula. Mereka terlalu cinta kepada Isa sampai menganggap Isa tu anak Tuhan. Problem. Kalau Musa menghadapi problem orang yang kaya-kaya ada takhta. Tapi Isa menghadapi problem umat yang terlalu mencintainya sehingga menganggapnya Tuhan. Problem-problem ni semuanya adalah datang disebabkan apa? Sebab dunia. Hak umat Nabi Isa ni cinta dunia, dia nak dapatkan dunia, akhirnya dia buatlah macam-macam cerita supaya tu yang padri-padri boleh buat ampun dosa. Semua ni nak cari duit. Semua nak dapatkan duit. Kerana dunia. Sebab itulah ayat yang kita baca ni cukup relevan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita alpa dengan dunia dan harta. Dan saya nak tutup tazkirah saya ni sedikit peringatan. Sebab hari ni hari Jumaat dengan kawan kat Jumaat dah ke 12. Saya pun kata kita hari nak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata, Ustaz pergi sembahyang Jumaat lah. Pergi sembahyang Jumaat lah, awak tak pergi pula. Kawan-kawan kita ramai tak pergi. Dia kata, siapa? Pasal mereka kata, pergi sembahyang Jumaat bukan dapat pahala. Sembahyang jarak-jarak. Jadi saya nak jawablah sikit kan malam ni sebagai peringatan. Islam yang cantik ni Rasulullah SAW buat main. Dia tak letak pun syarat sah sembahyang rapat sah. Tak wajib. Hanya jadi sunat. Rasulullah SAW letakkan agama yang indah ni, yang sunat, yang wajib. Rapat sah itu sunat.
bukan wajib. Rapat sah itu bukan syarat sah sembahyang berjemaah. Cuma syarat untuk mendapat pahala jemaah. Sembahyang tetap sah. Ya. Kerana Islam ini indah, maka kemungkinan berlaku, akhirnya hari ini berlaku COVID-19 dan sebagainya. Dan itu pun bukan selama-lamanya. Tapi itulah orang kita salah faham, akhirnya sembahyang Jumaat ditinggalkan kerana sunat tak boleh dilaksanakan. Fahaman yang tak betul. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan, saya tengok senarai ramai pengkuliah-pengkuliah, pentazkirah pada doktornya, daripada ustaz-ustaz ahli fatwa pun ada dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tak jadilah seperti mana kawan-kawan kita yang ponting Jumaat kerana salah faham terhadap perkara-perkara yang begitu. Saya rasa itu sahaja sebagai peringatan dan tazkirah daripada saya tentang harta ataupun tentang perkara yang baik ini. Harta bukannya sesuatu yang tak baik. Saya nak sentuh juga sikit ya, sebab saya baru balik umrah ya. Saya minta maaf lah, malam tu saya terlupa sungguh. Bila Allah lupakan kita nak buat channel memang terlupa sungguh. Minta maaf cikgu semua. Jadi duduk karantin kat rumah, jadi dia blur habis dengan pakai tracker dan sebagainya. Tak pernah orang track kita pergi mana, tiba-tiba kena pakai tracker. Ni saya bila kita cerita bab harta ni, sebenarnya kesan umrah tak ada ni, ataupun tak dibenarkan umrah. Satu dunia tak dibenarkan pergi umrah. Kesan yang bukan segi jiwa ataupun ibadat gitu, tetapi kesan ekonomi. Kesan ekonomi kepada umat Islam. Travel umrah ni kebanyakannya adalah, bukan kebanyakannya, boleh saya katakan 99.9% adalah milik orang Islam. Maka yang terjejas adalah travel orang Islam seluruh dunia. Turkinya, Uzbekistannya, India, Pakistan, seluruh dunia. Bayangkan, yang terjejas apa? Adalah orang-orang Islam kita. Yang kedua, apa akan berlaku? Maka terjejaslah pekerja-pekerjanya. Jadi bila saya sampai kat sana, saya duduk biasa dah dengan hotel-hotel ni dan sebagainya. Hotel-hotel tutup, orang susah ramai, kemiskinan meningkat di Saudi. Subhanallah. Dan orang-orang yang selama ni bekerja, orang luar Bangladesh, Yaman, orang-orang Arab susah dan sebagainya, yang tumpang mencari rezeki di Saudi, akhirnya hilang pekerjaan, merempat, terpaksa balik ke negara masing-masing. Dahsyat, memang dahsyat. Kesan ekonominya cukup dahsyat. Maka sebab itulah kita katakan bahawa orang yang melaksanakan umrah ini, di samping dia melaksanakan umrah, dapat pahala umrah, dia sebenarnya juga membantu mengembangkan ekonomi, membantu orang sahabat handai kita orang Islam di seluruh dunia sebenarnya. Saya nampak kesian tengok tukang angkat beg. Tuan-tuan tahu pencuci Masjidil Haram gaji dia berapa? Gaji dia 700 rial ya. 700 rial ya. Mula-mula kerja 700 rial. Bila dah confirm kerja 1200 rial. Tuan-tuan, kalau marah kat dia kerana dia duk harap sedekah kita, memang patut kita sedekah kat dia. Pasal 1200 rial. Lepas tu saya tanya, selama PKP dijalankan di Saudi, tak dapat gaji. Tak dapat gaji. Masjidil Haram tutup, tak dapat gaji. Ini kerajaan Saudi yang ada, minta maaf. Jadi itu keadaan impact bila orang tak pergi umrah. Kesan ekonominya yang cukup dahsyat. Jadi itu sebagai nilai tambah lah daripada tazkirah saya. Wallahualam, saya serah balik kepada cikgu. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fahmi bin Abu Bakar yang sekali lagi bersama-sama memberikan tazkirah kepada kita. Tadi sama-sama kita baca Al-Quran dengan Ustaz dan kita dapat dengar tazkirah yang saya rasa padat juga,
insya-Allah yang memberikan info kepada kita mengenai umrah juga, kembangan terkini semasa. Dan sekarang ni katanya boleh nak dibuka balik untuk umrah mulai berapa bulan Ustaz? 8 bulan Februari akan mula buka, Hmm. tapi ni ada pula pada Kementerian Pelancongan mewajibkan booster pula. Sebelum ni tak kena booster. Pihak Saudi tak wajibkan booster, tapi Malaysia yang wajibkan booster untuk orang yang nak pergi buat umrah. Ini pun satu cabaran jugalah. Lepas tu booster pula kena lepas 2 minggu baru boleh pergi umrah lepas booster. Itu maklumat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sama-sama dengar tadi tadabbur ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, khususnya berkaitan dengan bahawa harta tu baik untuk kita, cinta tu pun baik kepada kita, tetapi bila kita menggunakan dia untuk apa mencari keridaan Allah, itu yang jadi masalah. Bila kita ada harta dan tahta, kita lupa, kita sombong. Macam mana Ustaz sebutkan tadi dengan mengambil cerita kisah daripada ayat surah Al-Mu'minun yang kita baca tadi, kisah Nabi Musa, Nabi Harun dengan Fir'aun dan pembesar-pembesar dia. Seterusnya kisah Nabi Isa alaihissalam dengan bondanya Maryam, dengan dia punya kaum dia sendiri, yang mana mereka sampai sekarang ni orang panggil diteruskan lagi oleh penganut agama Kristian, Ortodok ke tak, lagi satu Protestan ke, semua pun masih berpegang kepada Trinity, di mana Tuhan tu ada 3, Tuhan Mak, Tuhan Anak, Tuhan Ayah dan sebagainya. Jadi wallahualam. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak berinteraksi dengan Ustaz. Jadi saya persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan. Haji Yaakob dulu nak bagi Haji Yaakob ni, orang taman kami ni Ustaz. Dalam grup ni merata yang ada daripada taman kami ni. Lama tak nampak Haji Yaakob. Silakan. Nampak lu kat masjid. Terima kasih Tuan Haji Rahim telah menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, muka surat 345 hingga 346. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Rahim yang betul-betul lumus untuk menjalankan program ini. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, nak penjelasan satu, Ustaz boleh mencapai satu penjelasan yang baik lah tentang dunia ni lah. Bila dunia ada di hati pada manusia, kita terlupa akan jati diri seorang manusia. Jadi apakah kita perlu untuk membaiki diri kita tersebut dengan cara bagaimana? Untuk itu saja soalan saja. Masya Allah. Haji, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran tadi lah. Apa makna dia, kita kena bersedekah dan juga kena mengeluarkan zakat. Sehingga isteri Nabi SAW yang kita kenali, dia kahwin dengan baginda Nabi 3 bulan je, sempat 3 bulan sahaja. Jadi isteri yang disebut sebagai Ummul Masakin. Mungkin lepas ni boleh Google tengok, saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan boleh cari tengok siapa dia Ummul Masakin, sehingga digelar sebagai ibu orang miskin. Ummul Masakin, isteri Nabi, tapi isteri yang paling pendek Rasulullah SAW bersama dengan dia, sebab dia meninggal awal sebelum Rasulullah SAW wafat, sempat dalam 3 bulan sahaja. Jadi digelar sebagai Ummul Masakin kerana dia suka memasak dan bagi makan orang miskin sejak sebelum Islam lagi. Jadi antara yang boleh kita ambil sini kalau daripada persoalan tadi, iaitu bagi makan orang miskin. Bagi makan orang miskin, keluarkan zakat, bagi sedekah. Itulah cara untuk keluarkan harta daripada hati kita, supaya ianya ada di tangan untuk kita berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Seterusnya Puan Haja Sabiah kot, InsyaAllah kalau ada nak berinteraksi dengan Ustaz.
daripada Pondok Buntak. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, pada Pak Untak. Kemarin saya pergi masjid Pak Untak. Oh, masjid mana? Masjid yang kat Petronas tu kan masjid yang lama? Masjid daerah. Masjid lama. Masjid daerah, masjid lama. Oh. Saya cuma nak tanya tentang yang Ustaz kata yang masa Masjidil Haram tutup tu. Jadi macam pekerja-pekerja tu bila dah dia orang tak ada gaji, kalau dia orang macam maksudnya Ustaz pergi ke sana ke masa yang dia orang yang kita semua tak boleh pergi umrah tu, Ustaz ada di sana ke? Dah saya tanya mereka lah. Saya tanya mereka. Oh. Mereka ceritalah. Lepas tu ada kajian yang dibuat oleh pihak Indonesia. Sebab laporan datang daripada pekerja Indonesia kepada kedutaan Indonesia sebab mereka orang Malaysia tak ada kerja Masjidil Haram, orang Indonesia ada. So mereka buatlah report lah kepada kedutaan mereka kerana tak dibayar gaji. Itu yang kita boleh tahu, kata mereka tak dibayar gaji dalam tempoh PKP je. Oh, jadinya kira kerajaan Arab Saudi pun tak ada bantulah macam pekerja-pekerja asing yang ada di sana tu. Mereka bagi makan je lah, mereka tak ada bagi gaji. Makan memang disediakan. Oh, makanan memang disediakan lah. Cuma orang kata tak ada gaji, tapi dia orang kata boleh jugalah, masih boleh ada di situ jugalah. Tak disuruh balik ke negara masing-masing lah. Ada sebab Masjidil Haram masih tetap kena cuci. Tetap walaupun orang tak masuk, tadi mereka tetap kena jaga. Lagi satu, memang undang-undang baru Ustaz yang kena kalau nak pergi kena ada booster tu. Ya, sirkular baru dikeluarkan. Baru ya dikeluar oleh Menteri Pelancongan. Baru 2 hari. Selepas pertemuan travel dengan Menteri Kesihatan dan juga Menteri Kewangan, Menteri Pelancongan, dibuka pada 8 bulan Februari. Masa tu tak maklumkan bahawa kena booster. Sekarang ni 2 hari lepas dia keluar kenyataan kena booster. So kalau siapa yang nak pergi umrah bulan 3 ni kena pastikan booster lah 2 minggu sebelum. Saya peringat lah siapa yang nak pergi boleh tanya travel lah, travel mana yang nak pergi tu. Tapi memang itu syarat dia 2 minggu sebelum berangkat. Kena booster. Jadinya bukanlah booster tu ada orang kata ada pilihan untuk kita. Kalau kita tak nak boleh, kalau kita nak pun boleh. Jadi memang kalau macam tu dia wajib jugalah kena buat booster tu. Siapa yang nak pergi umrah? Siapa yang nak pergi umrah wajib. Itu yang saya pun nak pergi bulan 3 ni, tapi itulah saya pun fikir nak ambil tak ambil, tapi dah diwajibkan pula dah. Allah, saya kalau boleh tak mau ambil booster ni. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tu. Baik, sama-sama. Tapi untuk kerajaan Saudi sendiri pun dah wajibkan rakyat dia, tak wajibkan lagi kepada orang yang datang umrah. Pada rakyat dia wajib ambil booster. Masa saya balik tu dah keluarlah istilah untuk seluruh penduduk Saudi dan juga orang yang bekerja di Saudi kena ambil booster. Tapi pada yang buat umrah dia tak wajibkan lagi lah takat ni. Terima kasih Ustaz. Mungkin Puan Hajah Sufiah Mak Sirun nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan Puan Sufiah. Assalamualaikum Tuan Haji Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum tu Puan Hajah Sufiah hari ni berada di mana? Masih di Ceras Intan lagi. Silakan. Ni saya nak bertanyalah masalah macam mana ya orang tu berharta, dia rajin bersedekah. Tapi masalahnya jiran tu dia tak berapa nak berjemaah surau masjid. Apa hukumnya tu ya Ustaz?
orang yang berharta macam tu. Itu ya soalan saya. Ustaz, terima kasih. InsyaAllah, Alhamdulillah lah dia mau sedekah tapi cuma malas nak berjemaah Puan kadang-kadang kebaikan itu akan mengubah dia lah insyaAllah. Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, ulama cukup besar, hebat Fudail bin Iyad. Dan dia bukan hanya sekadar ulama saja tapi juga adalah seorang ahli tasawuf, abidul haramain, iaitu orang yang abid pada dua tanah haram. Tapi tahu tak, dia sebelumnya adalah kepala perompak Samsing Fudail bin Iyad. Macam mana dia boleh bertukar jadi baik? Jadi kerana dia suka mendengar Quran. Jadi satu ketika bila dia dengar Quran, dia bila ada orang baca dia akan dengar. Macam mana tak tahu malam tu dia nak pergi rompak rumah tu baca Quran. Jadi dia dengar akhirnya Allah datangkan hidayah pada dia. Bertukarlah dia daripada seorang perompak yang digeruni, yang ditakuti, sehingga menjadi seorang ulama. So kita mengharapkanlah orang yang rajin bersedekah itu kita doakan supaya dengan asbab dia rajin bersedekah tu mungkin satu ketika dan saatnya Allah akan merajinkan dia untuk berjemaah di surau masjid dan sebagainya. Kita nak kata hukum tu memang dia mendahulu, dia sepatutnya seimbang lah, tapi kita nak kata bahawa dia tak baik dan sebagainya, kita pun tak berani. Jadi kita doakan kerana kita melihat dalam kisah-kisah di dalam sejarah Islam banyak orang yang bila dia buat satu kebaikan, asbab kebaikan yang dia buat itu telah mendorong dia untuk menjadi lebih baik. Jadi kita harapkan begitulah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. No. Tak berhenti lagi muncul. Kami dah tanya. Cuba cikgu saya nak iklan sikit lah, boleh Boleh. InsyaAllah siapa yang nak pergi umrah dengan saya bulan 9 dengan bulan 12. Bulan 9 dan bulan 12. Harga package 7499. 7499. Semua sekali lah, termasuk PCR test 2 kali. Dia kena buat 2 kali PCR, 3 hari sebelum pergi, 2 hari sebelum balik PCR test. Kemudian visa umrah, bukan visa pelancong, visa umrah. Jadi insyaAllah lah siapa-siapa nak pergi, saya dan isteri, saya biasa pergi dengan isteri sebab isteri saya akan jaga yang perempuan, yang saya akan jaga yang lelaki lah, jadi senang. Dan pakej ni bawah madrasah, kami sendiri yang sewakan hotel, kami sendiri yang sewa bas, jadi all in madrasah yang sebenarnya buat, bukan kita ambil pakej orang sebagainya. So kalau ada keuntungan itu terus masuk ke tabung madrasah lah. Jadi cuma kita buka untuk 100 orang sahaja. 100 orang saja. Jadi kita ada orang-orang yang jadi kita punya ejen. Tuan Haji Buhari ada, Ustaz Latif, Adiniah ada, Ustazah Syauqiah, ramai lah. So kalau ni boleh berhubung dengan mereka lah, insyaAllah. Boleh beritahu kawan-kawan lah. Bulan 9 dan 12 2 kali kita buat. Bulan 3 ni saya nak pergi urus hotel lagi lah. Ada isu-isu bayaran hotel sebagainya nak kena selesaikan. So siapa-siapa yang nak pergi bulan 9, bulan 12 insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih banyak bagi peluang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, boleh berhubung dengan Ustaz nanti, insyaAllah. Kalau ada yang nak menyertai Ustaz dengan umrah pada bulan 9 dan juga bulan 12 seperti mana yang dimaklumkan, mungkin ada tuan-tuan lain yang nak berinteraksi dengan Ustaz,
Boleh lagi ke Ustaz? Ada masa Boleh, lagi? tak apa. Boleh. Kalau Boleh. terima kasih. Apa kalau sembang-sembang boleh insyaAllah. Puan Hajah Nurlilawati, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. Cuma macam mana nak tanya ya? Kemusykilan saya rasa macam inilah. Ada orang dia takut untuk jadi kaya sebab nanti di akhirat banyak soalan, banyak cabarannya. Jadi mau stay tak kaya. Tapi kalau tak kaya tak boleh bayar zakat. Yang mana zakat ni sangat membantu orang lain kan. Jadi macam mana nak seimbangkan itu Ustaz? Ada orang yang tak mau kaya. Wallahualam. Masya-Allah, dia macam Abu Darda dia tak mau kaya. Sebenarnya masyarakat ni dia pelbagai. Jadi Islam meraihkan semua. Daripada 10 orang yang didikan syurga itu, ada 4 orang yang bukan orang kaya. 6 orang kaya, 4 lagi tak kaya. So maknanya Islam ni fleksibel. Terpulang pada orang tu. Tapi yang dilarang ialah kita menjadi orang yang meminta-minta sehingga membelakangkan dunia sampai kita terhina dengan meminta-minta. Sebab tu itu tak dibenarkan. Tak digalakkan langsung dalam Islam, jadi begitu. Tapi kalau menjadi seorang yang miskin tapi tak minta-minta, dia sanggup untuk hidup cara macam tu dan dia rasa izzah, rasa mulia dengan kehidupan dia, tak perlu minta pada orang, cukuplah dengan makan sehari sekali, cukup dengan pakaian 3 helai sahaja, tak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh Abu Darda. Dia memilih untuk tidak, walaupun dia asal orang kaya dalam semasa jahiliyah, tapi bila dia masuk Islam dia tinggalkan semua tu. Jadi benda ni seimbang. Bagi saya terpulang pada individu tu. Kalau dia berasa dia selesa untuk tidak kaya, silakan untuk tidak kaya. Cuma dia tidak boleh melaksanakan zakat lah tapi mungkin dia boleh melakukan sedekah dengan sekadar syaqit tamr, kata Nabi SAW. Itu satu benda yang cukup mudah Nabi letak. Jauhlah kamu daripada neraka dengan seulas kurma. Bukan sebiji kurma, seulas. So makna kalau nak bersedekah tak mestinya kaya. Syarat bersedekah bukan semestinya kaya. Syarat bersedekah ialah kaya hati. Syarat bersedekah bukan orang kaya harta, tetapi syarat bersedekah ialah kaya hati. Jadi mungkin jadi kaya tapi tak bersedekah. Tapi kalau kaya hati, seulah kurma yang tu yang dia sanggup bagi, itulah yang dia bagi. Dia tetap boleh bersedekah. Cuma zakat lah sebab dia ada nisab, ada kadar dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama dapat. Mungkin Datin Haja Amnah Kasim daripada Banting Morib sana, yang juga baru balik umrah, seperti mana Ustaz tadi, Datin juga balik-balik ni dah sampai sini baru positif COVID juga, dah selesai dah semua kuarantin. Mungkin nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Haja Amnah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak ada soalan. Cuma saya nak tanya Ustaz, kena kuarantin kat mana? Hotel Saya kuarantin di rumah. Oh, sama lah dengan saya kuarantin kat rumah. Kena pakai tracker kan? Ahli jemaah umrah positif. Macam mana Puan? Ramai tak Ustaz? Ramai tak jemaah umrah masa Ustaz tu positif COVID? Saya sebab saya di perusahaan saya, saya tak bawa jemaah. So cuma jadi saya tak tahulah yang orang lain tu, saya tak tahulah sebab saya pergi dengan isteri urusan untuk bahan hotel, makan sebagainya. So saya tak bawa orang. Tapi
yang pi hari tu satu kereta terbang lah daripada adat Andalusia dan sebagainya. So saya pun tak tahulah ramai ke tak positif lah. Tapi saya tak positif lah, alhamdulillah. Pan Latin positif lah. Masa time saya tu ramai. Boleh katakan separuh. Positif. Ya. Alhamdulillah sihat lah, no? Alhamdulillah. Saya cuma batuk aja. Ya. Tak ada demam, tak ada apa, cuma batuk je. Biasalah, saya rasa biasa je batuk tu, biasa je. Tapi bila dia kata positif tu, sekarang kan musim COVID. Jadi bila kita batuk aja dia dah sangkut paut dengan positif tu lah COVID. Kemarin baru mereka mesyuarat negara-negara Timur Tengah Arab, UAE, Saudi, Mesir, Jordan dan beberapa buah negara. Mereka dah normalisasikan, mereka anggap endemik lah. Mereka anggap bahawa COVID ni tak perlu lagi dah HP. So kemungkinan umrah pun akan dimudahkan di peringkat Saudi. Sebab mereka mesyuarat beberapa negara ni, mereka nak open supaya bahawa COVID-19 ni adalah sesemua biasa yang cuma cepat berjangkit. Itu je. Itu yang saya dapat makluman bagi hari saya ni. pun mungkin bagi saya pun macam tu, sebab mungkin kita dah vaksin, jadi kat badan kita dah jadi lalilah, jadi macam biasa. Dah boleh terima apa tu COVID tu. Kalau saya cuma batuk aja, tak demam, tak ada apa. Alhamdulillah lah. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Haji Buhari ada kat mana tu Haji Buhari? Dah nak macam dalam bilik mesyuarat lah. Oh. JK Masjid sambil dengar. Jadi siapa nak pergi umrah mai jumpa esok boleh bagi deposit. Ni ada special. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz tadi sebentar tadi. Terima kasih kepada Ustaz juga yang menjawab soalan yang dikemukakan dengan baik. InsyaAllah, alhamdulillah memastikan kita. Jadi insyaAllah rasanya interaksi kita pun kita tangguhkan sebenarnya. Tuan-tuan duduk dengar di rumah saya ni bacun tak berhenti ni. Gagu. Jadi alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya nak umumkan untuk malam esok tetamu kita pula adalah Ustaz Haji Muhammad Zaki bin Saidin, iaitu Guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertugas di Sekolah Menengah Agama SMKA Syekh Abdul Fahim. Kita insyaAllah akan bersama-sama kita pada berlangsung. Jadi tuan-tuan, semakin dekat pukul 12 ni makin rancak lah bunyi bacun tu. Jadi kita rasanya eloklah kita tangguhkan dulu program kita. Jadi sebagai pengakhirnya, minta Ustaz macam biasa waktu kuliah kita tutup dengan doa. Jadi nak minta Ustaz doa, bacakan doa untuk kita aminkan semua bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afu 'anil hisab. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau redai. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau ampuni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Lupa Ustaz. Satu soalan lagi.
beza antara visa umrah dengan visa umrah dengan visa pelancongan. Ustaz Ki hari tu berdua tu visa apa? Okey, visa umrah dia ada jaminan masuk raudah sekali, dia ada jaminan buat umrah sekali. Sebab dia diuruskan oleh muassasah. Itu beza dia. Yang kedua, beza dia ialah visa umrah dia dikawal oleh muassasah. So makna dia apa-apa in case berlaku, muassasah tak akan tinggalkan kita lah. Dia akan jaga kita di sana. Jadi visa umrah ni dia valid untuk sekali sahaja pergi. Dia tak boleh berulang-ulang kali. Visa ziarah, visa pelancong, visa yang boleh buat umrah tapi tidak confirm untuk dapat, dia tak confirm dapat raudah, tak confirm boleh buat umrah. Jadi kena pandai ambil permit. Maknanya dia kena apply dalam Ijmarna tu. Cuma kebaikan dia boleh masuk multiple entry berkali-kali selama 90 hari. So macam saya ambil visa ziarah lah pasal dah biasa. So saya ambil visa ziarah. Jadi saya ambil sekali je lah. Tapi saya berulang kali pergi selama setahun. Dia valid je setahun visa ziarah. Visa umrah mahal. Tapi mahal dia ada dia punya secure lah. Dia ada secure. Visa ziarah dia tak ada secure lah. Tapi tetap ada insurans. Buat insurans wajib. Itu dia lah. Beza dia. Alhamdulillah atas pencerahan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz je. Oh, Nak tanya. silakan. Ustaz dok pergi lagi ke pejabat penilaian? Jabatan penilaian. Oh dekat ni dekat Zubaidah tu lah. Lama dah tak pergi. Oh lama dah tak ada ngajak ke situ. Dah lama dah. Lama dah Ustaz, saya pun pencen dah. Oh ya ke? Dulu. Yalah. Dulu Ustaz nak ngajak mana? Mustafa. Ustaz pun pencen dah. Aku pencen dah kot. Pencen dah. Dia pencen awal. Tak nak tanya itu ya. Lama tak jumpa. Masya-Allah. Jumpa dalam ni. Tanya khabar. Bagus, alhamdulillah tanya khabar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang terus istiqamah mengikuti program kita, dan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz yang sudi menjadi khalifah dan juga pada Melangi. Semoga kita semua Allah rahmati insya-Allah. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada malam esok dengan ustaz yang lain pula. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.